أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاشتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. Biarkan aku sahaja wahai Muhammad dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Dan aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka. Sesungguhnya rancanganku sulit. Sesungguhnya rancangan sulitku terhadap golongan yang kufur engkar itu amatlah kuat kukuh. Pernahkah engkau wahai Muhammad meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan? Lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu? Atau adakah di sisi mereka Luh Mahfuz yang mengandungi perkara-perkara yang gaib? Lalu mereka menyaling daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu? Maka bersabarlah wahai Muhammad, menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada mereka. Dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Ingatlah kisahnya ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebab terkurung dalam perut ikan. Kalau ia tidak didatangi nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus di tepi pantai. Dalam keadaan ia ditempelak kerana salah silapnya. Selepas itu, Tuhan yang memilihnya serta menjadikan dia dari orang-orang yang soleh. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian. Semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata, sebenarnya Muhammad itu sungguh-sungguh orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-Qalam. Surah yang ke-68 pada juzuk yang ke-29. Bermula ayat yang ke-44 sehingga ayat yang ke-52. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang ancaman kepada orang-orang kafir dengan kekuasaan Allah Ta'ala yang bakal menimpa mereka.
dan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar dalam dakwah. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan apakah dia sebenarnya fungsi Al-Quran yang memberi peringatan kepada sekalian alam, yang membawa kebaikan dan penyelamat manusia dari kebinasaan. Bila Allah Ta'ala menyatakan, sesudah diceritakan pada ayat sebelum ini kita baca tentang bagaimana sikap orang-orang kafir waktu mereka ditunjukkan azab pada hari akhirat kelak, diminta sujud, mereka tidak mampu sujud, untuk mereka dihumbang ke dalam neraka jahanam. Maka Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang kita bacakan ini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang akan menangani orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Kerja dan tugasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan membaca isi wahyu yang diturunkan. Bila mana mereka menolaknya, mempersendakannya, memperolok-olokkannya, maka ia adalah urusan kami. Jadi urusan Allah untuk membinasakan mereka. Allah akan membinasakan mereka dengan peringkat-peringkat tanpa mereka mengetahuinya. Dan Allah SWT akan memberi mereka satu tempoh sebelum membinasakannya dengan kebinasaan yang tidak mampu dibayangkan oleh mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan untuk dakwah. Tidak berputus asa, senantiasa sabar. Kata Allah, "Fadharni, wahai Muhammad, biarkan aku. Zarni, biarkan aku, serahkan kepadaku. Wa man yukadzibu bihadzal hadis." Serahkan kepadaku orang-orang yang mendustakan wahyu yang diturunkan. Kerjamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan, fahamkan, sampaikan, jelaskan kepada mereka, biar mereka dengar, biar mereka fikir, biar mereka tahu apa yang akan berlaku pada mereka. Dan sesudah mereka dengan engkar dan sombong menolak, sama ada mereka tidak mahu berfikir daripada asalnya, atau mereka berfikir tetapi mereka tetap menolak kerana kesombongan, kata Allah, "Fadharni, biarkan aku menguruskan mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Akan kutarik nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka itu sedikit demi sedikit. Bila orang-orang kafir menyangka bahawa nikmat berupa harta benda, anak pinak, kekuatan dan kuasa sementara itu satu kemuliaan, mereka silap. Semua yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa pun, ia adalah ujian. Dan kelak Allah Ta'ala akan tarik apa yang telah diberikan. Dan ini yang membezakan orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman ketika mana ditarik nikmat-nikmat yang diberikan, mereka kekal bersabar. Dan makin kuat hubungan mereka dengan Allah dan pergantungannya. Makin mereka nampak akhirat dan makin mereka muhasabah diri mereka. Kalau orang beriman, kita daripada dapat tengok, dapat dengar, daripada dapat berjalan, tiba Allah uji. Tak boleh berjalan. Tak boleh dengar. Tak boleh melihat. Maka semakin kita insaf. Semakin kita muhasabah diri kita. Apa yang telah kita lalui dahulu. Semakin kita bertaubat. Semakin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin kita mengharapkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang baik. Maka itu orang beriman. Manakala orang kafir. Waktu mana ditarik nikmat-nikmat, mereka mula berputus asa. Mereka mula merasa kecewa. Mereka mula merasa hina. Maka mereka mula merasakan kebinasaan yang hampir pada mereka. Kan itu kata Allah, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan tarik sedikit demi sedikit nikmat mereka itu tanpa mereka mengetahuinya. Bila Allah menyebut dalam ayat yang lain, "Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun." Apakah orang-orang kafir menyangka bila kami lapangkan kepada mereka rezeki dan memperbanyakkan kepada mereka anak-anak, itu tanda kebaikan mereka dapat? Bahkan mereka tidak mengetahuinya. Bagaimana kita sebut, semua nikmat yang Allah bagi, ia adalah ujian. Kerana itu kita lihat, Allah tak jadikan nikmat ini sifatnya khas untuk sesiapa. Ada orang Islam yang kaya? Ada. Ada orang Islam yang miskin. Ada orang Islam yang sihat? Ada. Ada orang Islam yang sakit.
Ada orang kafir yang miskin, papa kedana? Ada. Ada orang kafir yang kaya. Ada orang kafir yang sihat? Ada. Ada orang kafir yang sakit dan sebagainya. Benda tu sama rata. Sebagai satu nikmat. Cuma bezanya orang beriman. Bila dapat nikmat, dia bersyukur dan melihat ini pemberian Allah. Dan dia mengetahui meletakkan amanah yang Allah berikan. Bila ditarik balik, diuji, diambil harta benda mereka, kesihatan mereka, mereka mengetahui bahawa Allah memerintahkan mereka bersabar dan mengharapkan apa yang lebih baik, yakni pahala serta syurga. Manakala orang kafir, bila diambil, mereka kata mereka tidak ada apa lagi nilainya di dunia ini. Sebab hidup mereka, matlamat mereka cuma dunia. Makin diambil dunia, makin kecewa mereka. Orang beriman makin diambil dunia, makin nampak akhirat. Sehingga menyebabkan orang beriman cintakan mati. Orang kafir tidak akan cintakan mati. Sebab mereka mendambakan nikmat dunia sahaja. Orang beriman benar iman sampai peringkat mati itu lebih mereka suka dari hidup. Bertemu dengan Allah mereka lebih suka. Maka ini beza. Jadi istidraj dapat dilihat bila ditarik nikmat. Waktu beri nikmat tak nampak istidraj. Tetapi bila ditarik makin lihat. Disebut dalam hadis. Bila mana kamu melihat seorang mendapat nikmat, wa huwa musirun 'alal ma'siyah, dalam keadaan dia berterusan buat maksiat, fadzalika istidraj, maka itu tanda istidraj. Tapi tanda istidraj, atau dalam definisi istidraj, iaitu diberikan nikmat kepada orang fasik. Itu makna istidraj. Ataupun orang kafir. Bagaimana nak tahu tanda benar-benar istidraj? Tanda awal dapat nikmat, kekal buat maksiat, kekal kufur. Tanda akhirnya bila ditarik nikmat, fa idzahum mublisun, lalu mereka berputus asa. Habis putus asa terus sebab mereka tak harapkan pahala di sisi Allah. Mereka tak harapkan apa-apa pun daripada ujian. Ketika mana orang beriman mengharap sesuatu daripada ujian daripada Allah Taala. Kemudian kata Allah, wa umli lahum inna kaidi matin. Sengaja aku menempuhkan, memberi waktu kepada mereka. Wahai Muhammad, jangan kamu sedih. Kenapa orang kafir ni lama dapat nikmat? Lama dia kuat. Lama dia memerintah. Kata Allah, umli lahu. Aku sengaja beritahu. Sehingga sampai masanya akan kubinasakan mereka sehancur-hancurnya. Dibinasakan Kaisar tanpa ada Kaisar. Dibinasakan Kisra tanpa ada Kisra. Jangan tunjukkan. Bila binasanya Rom, tak ada Rom lagi. Tak ada lagi namanya Kaisar. Itu gelaran bagi Raja Rom. Mana Rom ada raja, Rom dah tak ada raja. Bila mana dibinasakan kerajaan Parsi. Parsi tidak ada lagi Kisra. Habis, hancur. Semua tamadun kafir. Bila mana Allah hancurkannya, maka dia tak ada lagi tempat dan nama. Berbeza dengan Islam. Islam kata naik. Kalaupun dijatuh seketika sebagai ujian untuk naik balik. Kerana kesudahannya Allah jadikan dunia ini milik orang beriman. Wa katabna fi zabur ba'da dzikr annal arda yurithuha li ibadiyas salihin. Kami telah tetapkan dalam kitab Zabur selepas wahyu yang diturunkan bahawa bumi ini diwariskan kepada hamba-Nya yang soleh. Allah tak bagi pada orang lain, orang soleh yang beriman kepada Allah. Maka ini adalah janji Allah. Bumi ini sebagaimana Allah mulakan dengan orang soleh bernama Adam. Maka Allah akan tutup bumi ini pemerintahnya orang-orang soleh. Bukan sebab itu kita lihat sejarah, bumi ini jauh lebih panjang diperintah oleh orang soleh berbanding orang jahat. Ambil contoh kerajaan Islam memerintah lebih 1000 tahun. Berbanding orang jahat selepas tamatnya Perang Dunia yang pertama. Dan tempoh ini sengaja Allah berikan. Umli lahu. Kelak Allah akan tunjukkan bagaimana kebinasan. Yahudi, Allah beri kuasa seketika. Beri kuasa seketika untuk mereka hancur terus. Sehingga mereka bukan sekadar tidak punya kerajaan, bukan tidak ada lagi Yahudi atas dunia. Allah akan binasakan. Sebagaimana disebut dalam hadis. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhum. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang beriman membunuh orang Yahudi dengan sebenar-benarnya. Hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajar wasyajar. Fayaqul al-hajar wasyajar. Ya Muslim, ya Abdullah, hadzal yahudi wara'i ta'ala faqtulhu.
Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam bunuh Yahudi. Lalu orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok. Lalu batu dan pokok berkata, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, belakang aku ni Yahudi, datang bunuh dia. Datang sampai peringkat kemuncak pertolongan Allah. Allah jadikan batu dan pokok bercakap untuk menolong orang beriman. Artinya Yahudi tak mampu lagi lari, tak mampu lagi bersembunyi. Mereka tak boleh bersembunyi. Kalau selama ni mereka boleh sembunyi di belakang Amerika, sembunyi di belakang NATO, sembunyi di belakang EU, mereka sembunyi di belakang PBB. Kelak semua tempat persembunyian ini akan diangkat. Tak ada tempat lagi mereka nak sembunyi, nak tumpang kekuatan. Sehingga mereka cuba untuk sembunyi belakang batu dan pokok. Batu dan pokok pun tak izinkan mereka sembunyi. Illa syajaratal gharqad, melainkan pokok Yahudi. Tinggal tu je harapan mereka. Tetapi mereka ialah umat yang akan dibinasakan oleh Allah. Kan ini janji Allah dalam sunnatullah. Allah berilah dulu nikmat. Yahudi barulah rasa nikmat sikit merintah. Lalu mereka buat macam Fir'aun buat kepada mereka tu. Sama. Fir'aun bunuh anak-anak lelaki. Mereka bunuh semua anak lelaki dan perempuan. Teruk pada Fir'aun. Dulu mereka pernah diperintah oleh Fir'aun. Dizalimi oleh Fir'aun. Apa yang Fir'aun buat? Bunuh anak-anak lelaki mereka. Kerana takut lahirnya seorang bernama Musa. Tapi Yahudi lagi takut. Dengan perempuan-perempuan dibunuh sekali. Fir'aun, dia tak bunuh ibu mengandung. Dia bunuh bila lahir budak tu. Yahudi dengan mengandung pun dibunuh sekali. Dia punya takut. Kerana dia takut akan lahir di kalangan orang Islam. Itu pemimpin. Yang akan menjatuhkannya sebagaimana Fir'aun takut. Mereka mendapat mimpi ngeri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana orang yang buat jahat sentiasa berada dalam ketakutan. Sebab itu mereka buat jahat. Dan orang yang buat baik kan dia sentiasa berada dalam keamanan. Sebab itu dia boleh buat baik. Kalau orang buat jahat dia sentiasa rasa takut. Apatah lagi dia membunuh orang-orang yang tidak patut dibunuh. Kanak-kanak, perempuan. Yang dah keluar statement tentang jumlah madaniyin ataupun orang-orang awam dibunuh. 60% yang mereka bunuh semuanya kanak-kanak dan wanita. Bukan dia kata 70%. Semua. Mereka pun nak jaga air muka. Tawang sebahagian orang Islam. Suruh buka baju, kok seluar, tinggal spender. Punah olok-olok serah diri kononnya pejuang Hamas. Strategi mereka tak jadi. Sebab kalau seorang pejuang ditawang, dia kena serah senjata dulu. Bukan serah seluar dulu. Baju dulu. Mereka kumpul ni semua tak pakai baju, tak pakai seluar. Lepas tu baru serah senjata. Diserahkan senjata, kononnya ni pejuang Hamas yang mereka tangkap. Di utara Gaza. Tentang penipu mereka tak jadi. Orang persoalkan, dia kalau kaedah, kalau betul dia tentera, dia pasti serah senjata dulu. Baru tanggal seluar baju. Ni tak, dia tanggal seluar baju dulu. Baju dengan seluar tu lagi bahaya pada senjata. Kerana baju dan seluar tu lah Hamasnya. Dia punya takut dengan baju seluar. Dah kawan ni dah separuh bahagian, barulah diserahkan senjata tunjuk, oh ini pejuang Hamas telah ditawan. Sebab mereka tak boleh nak jawab. Mereka tak mampu membunuh orang-orang yang mereka sebut sebagai pengganas tu, Hamas. Tak berani. Tak jumpa. Yang mereka jumpa cuma orang awam. Ketakutan mereka lah yang menyebabkan mereka bunuh orang awam. Takut sangat. Sebagaimana Fir'aun punya takut lahirnya Musa. Bunuh semua kanak-kanak. Dia takut. Bunuh, lahir je bunuh, lahir bunuh. Cuma Fir'aun ni kita nampak waktu dia menindas Bani Israel atau Yahudi. Yahudi tak ambil pelajaran itu. Bukan Yahudi menjadi lebih jahat. Sama juga peristiwa Holocaust. Yahudi jadi lebih jahat pada Nazi Jerman. Padahal patut orang yang pernah kena hina, kena halau, patut mereka lebih sifat lembut kan ada pengalaman. Macam ginilah orang kalau pernah kena bully ataupun pernah kena hina. Bila dia berjaya, dia lagilah orang jadi orang yang baik. Tak, dia jadi lebih jahat lagi. Berarti tuan-tuan ini kejahatan mereka yang tak boleh dirawat. Bila kejahatan tak dirawat, obatnya cuma bunuh balik. Yahudi ni dia jenis orang yang tak boleh insaf. Dia jenis orang jahat tak boleh insaf. Dia kalau operasi panggil operasi bunuh je. Tak ada dah operasi untuk insafkan dia. Maka Allah Ta'ala menyebut bahawa penempuhan dan penangguhan itu, wahai Muhammad, kamu jangan sedih. Ya kadang-kadang orang Islam ni datang sedih. Ya Allah, kenapa orang kafir ni, kenapa orang jahat ni lama no dia hidup. Allah sengaja memberiakan tempoh tersebut. Dalam ayat yang ni Allah berfirman, Rasulullah menyebut dalam satu hadis, innallaha la yumli lidh-dhalim
hatta idza akhazahu lam yuflithu thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kata Nabi SAW, Allah sengaja memberi tempoh pada orang zalim, tetapi bila mana Allah menghukumnya, Allah tidak akan melepaskannya. Dan Rasulullah baca satu ayat Al-Quran demikian, bagaimana Allah membinasakan sebuah negeri dan sebuah bandar dalam keadaan mereka zalim. Ketika mana Allah membinasakannya, maka Allah binasakan mereka dengan kedahsyatan yang di luar batasan, atau dengan kedahsyatan yang kesangatan, atau kedahsyatan yang melampau. Ini Allah hancur sungguh-sungguh. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun. Apakah sebab mereka orang kafir ni tidak mahu mendengar Al-Quran atau memahami Quran? Apakah kamu wahai Muhammad minta upah daripada mereka sehingga mereka terpaksa berhutang nak bayar untuk dengar dakwah? Sedangkan Nabi SAW tak pernah minta apa-apa pun daripada mereka. Nabi secara sukarela mengajar mereka, berdakwah pada mereka tanpa membebankan mereka dengan sesuatu pun. Tanpa membebankan. Apakah kamu takut nanti Nabi ceramah, tazkir, oh kena bayar? Akhirnya kamu terpaksa berhutang sebab nak bayar. Apakah itu yang Rasulullah SAW minta daripada kamu? Tidak ada. Mereka Nabi menyampaikannya kerana kasih sayang pada kamu. Kerana rahmat seorang Nabi kepada umatnya. Kerana rahmat seorang guru kepada muridnya. Tetapi kamu menolaknya dengan keengkaran, dengan kesombongan. Lalu Allah tanya lagi mereka, kenapa tolak Quran? Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Ataupun mereka ini ada hujah-hujah daripada Luh Mahfuz untuk mereka menolak apa yang dibawa oleh kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka ini ada dalil-dalil lain untuk menolak? Sebab bila diberitahu kepada mereka tentang suatu perkara gaib atau suatu perkara yang wajib, yang mesti mereka tahu, kalau mereka nak tolak, mereka perlu juga ada satu sumber ilmu untuk menolaknya. Sama ada mereka menolaknya dengan hujah atau mereka menolak dengan kesombongan. Baik, kalau benar mereka ada hujah, apakah mereka ambil daripada Luh Mahfuz? Mereka ada wahyu lain untuk menolak wahyu yang diturunkan padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak ada. Rasulullah tak bebankan mereka untuk dibayar lalu Nabi barulah berceramah pada mereka. Ataupun apakah mereka ada dalil lain untuk menolak kebenaran Nabi SAW? Ada bukti ke Rasulullah ni gila tanpa dakwaan? Dengan bukti. Atau Rasulullah ni berbohong dengan bukti, bukan dakwaan. Tuan-tuan dengan dakwa semua orang boleh dakwa. Awak bohong, awak bohong, awak bohong. Senang je, awak mencuri, awak merompak, awak menyamun. Dengan tuduhan semua orang boleh tuduh. Tapi asas mana? Kita dah sebut dahulu, bila dikatakan Rasulullah SAW gila. Bagaimana orang gila ada pengikut? Sejak bila orang gila ada pengikut? Orang gila tak akan ada pengikut. Gila dia gila seorang dia. Mana ada orang gila ada pengikut? Dan sejak bila orang gila itu bahasanya tersusun? Dan sejak bila orang gila itu bahasanya tidak boleh dicabar? Orang gila cakap pun tak tersusun. Tak ada orang gila bercakap bahasa indah. Tak ada. Semua mengabang merapu. Gila. Dan bagaimana yang dikatakan gila ini sehingga ada keluarga beranak pinak? Sejak bila orang gila berkahwin ada anak pinak? Isteri yang hebat, Khadijah. Anak-anak yang baik. Tentang sebab gila ni maklum. Kalau orang tuduh gila, kita tak perlu ambil degree nak kenal orang gila. Tak perlu. Kita tengok dah tahu gila dia. Maka apa hujung untuk kata Rasulullah gila sedangkan pengikutnya bertambah setiap hari? Dan mereka tak mampu jawab hujah. Kata kalau orang gila, mana ada orang tak mampu jawab hujah orang gila? Kerana orang gila tak ada hujah. Tapi itu tuduhan. Lalu kata Allah, apakah mereka ada sumber lain untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Allah Ta'ala berfirman sesudah menyebut bahawa mereka tidak ada asas untuk menolak Al-Quran. Sebab itu Allah mulakan dengan ayatnya. Biarkan aku wahai Muhammad menghukum mereka kerana tolak Quran. Biar aku hukum mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, akan ku ambil nikmat yang aku berikan sedikit demi sedikit. Aku sengaja memberi tempoh. Kemudian akan datang balasan dan azabku. Dan kenapa mereka menolak Quran? Apakah sebab kau minta bayaran? Sehingga mereka terpaksa berhutang? Itu tidak berlaku. Atau mereka ada sumber lain? Itu juga tidak berlaku. Jadi yang tinggal ialah sifat sombong mereka. Bila Rasulullah berhadapan dengan orang sombong, bagaimana Allah perintahkan Nabi, fasbir, maka sabarlah wahai Muhammad. Lihukmi rabbik, dengan perintah Tuhanmu. Kerana perintah Nabi SAW, perintah Allah pada Nabi SAW untuk kekal berdakwah.
kekal dakwah Rasulullah tidak dibenarkan berhenti. Kerana dakwah bukan suatu benda yang ada tempoh. Okay, kita dakwah 10 tahun kena stop. Tak ada. Dakwah yang dilakukan oleh semua para Nabi dan orang-orang yang mengikuti para Nabi tak pernah berhenti. Dia berjalan terus. Sebagaimana berjalannya jantung dalam tubuh manusia. Berhenti mati. Berhenti mati. Sebab tu ulama-ulama tak pencing. Mana ada pencing ulama. Sebab tugas mereka tak berhenti. Mereka tu akan memimpin umat ini. Para Nabi tak ada pencing. Mana ada Nabi letak jawatan? Nabi tak letak jawatan. Raja letak jawatan. Ganti dengan anak dia. Dah boring jadi raja, dia beri ke anak dia. Dia beri ke anak saudara dia. Para Nabi tak boleh letak jawatan lah beri ke anak. Sebab ayah dah tua. Beri ke anak pula jadi Nabi. Tidak berlaku. Sebab ini adalah tanggungjawab. Tanggungjawab dia tak akan berhenti. Apatah lagi tanggungjawab tadi berkait dengan membawa manusia kepada Allah. Kerana itu Allah kata, wahai Muhammad, sabarlah dengan kerenah mereka. Wala takun. Jangan kamu menjadi seperti Nabi Yunus. Allah menyebut kasahibil hud. Allah tak sebut Yunus. Kenapa? Untuk memuliakan nama Nabi Yunus itu. Tapi disebut tentang keadaan dirinya, iaitu orang yang ditelan oleh ikan. Kerana bila orang-orang mulia buat salah, tidak disebut namanya. Tapi disebut kesalahannya. Sebab apa? Sebab dia ni orang baik. Dia berbeza dengan orang jahat, disebut namanya. Seperti Fir'aun dan sebagainya. Tapi kalau dia baik, tapi silap buat, maka disebut kesilapannya tanpa disebut namanya. Maka Allah kata, jangan jadi seperti orang yang ditelan oleh ikan. Yang dimaksudkan ialah Nabi Yunus bin Matta AS. Iznada wa huwa makzum. Ketika mana dia berdakwah, lalu umatnya tidak mau menerimanya, lalu dia makzum, menahan marah. Kata makzum, tahan marah. Marah sungguh. Sehingga menyebabkan Nabi Allah Yunus AS meninggalkan kaumnya. Jadi Allah ingatkan Rasulullah, wahai Muhammad, kamu dah tahu kaum kamu jenis keras kepala dan sombong. Bukan kerana jahil. Pun begitu kamu tidak dibenarkan berhenti dakwah. Sebab kita kan biasa gini. Kalau orang tu kita boleh hajar, tak apalah, kita sabar lagi lah sebab dia tak tahu. Tapi kalau orang sombong, kita pun kata malas lah layan orang sombong ni. Dah sombong, biarlah dia. Tapi Rasulullah tak dibenarkan begitu. Rasulullah tak dibenarkan kerana orang sombong, biar dia. Dia dah sombong. Rasulullah diminta, diwajibkan terus menyampaikan. Dan kita kan, bahasa mudah kita sebut. Kalau dia tak tahu, kita ajar. Kalau sombong, buat apa kita nak ajar dia? Tak makan dia ajar ni. Doktor orang sakit datang. Dia rawat. Tapi kalau dia datang pesakit sombong, biar mati lah dia. Buat apa kita rawat? Dia sombong, dia pula ajar kita datang. Saya tengok doktor ni banyak penyakit. Dia cakap macam ni. Dia datang klinik kita, datang hospital kita. Dia pula kata kita banyak penyakit. Dia pula ajar kita ubat. Akhirnya kita halau, ni gila ke apa ni? Sombong dia. Biarlah dia mati, kita pun tak nak layan dia. Tetapi Nabi tidak begitu. Rasul tak boleh begitu. Nabi SAW walaupun orang sombong, Nabi kena mengadap lagi. Sampai bila? Sampai Allah yang putuskan bila Rasulullah kena hijrah. Rasulullah tak boleh senang, dah sombong lagi. Jangan jadi seperti Nabi Yunus. Dia dapati kaumnya sombong, dia pun meninggalkan kaumnya. Kata Allah, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Kalau tidak nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, yang nikmat kenabian. Kalau tidak kan nikmat kenabian itu, lanubidza bil ara' wa huwa madhmum. Pasti dia akan dicela. Pasti dia akan dicampakkan, dipantai dalam keadaan tercela. Bila Allah menyebut lanubidza bil ara', maksud lanubidza bil ara', dicampakkan di tepi pantai, di tempat yang hina. Dan dibiarkan macam tu je. Tetapi Allah SWT memuliakan Nabi Yunus AS ketika mana dia bertaubat. Ketika mana dia memohon ampun kepada Allah sepanjang dia berada dalam ikan, dalam perut ikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan keadaan Nabi Allah Yunus AS. Bila Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setengah ulama seperti Hasan Basri menyatakan, Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 40 hari. Ini tempoh paling panjang yang kami dapati daripada riwayat atau sandaran yang menyebut tempoh. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ada yang menyatakan selama tempoh 7 hari. Ada yang menyatakan selama tempoh 3 hari. Ada yang menyatakan selama 4 jam. 4 saat.
Ada yang mengatakan saat beberapa jam. Ada yang menyatakan Nabi Allah Yunus ditelan pada waktu duha dan dimuntahkan pada waktu petang. Yang ini selepas asar. Nak masuk maghrib. Maka Allah Ta'ala perintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Allah Yunus AS di satu kawasan yang disebut sebagai Al-Araq. Al-Araq maknanya tempat yang tak ada tumbuh-tumbuhan langsung. Kalau Allah Ta'ala nak menghina Nabi Allah Yunus, pasti dia akan mati kat situ je. Tapi Allah tumbuhkan daripada tempat yang tak ada tanaman dengan tanaman yakhtin, iaitu pohon labu. Lalu Nabi Allah Yunus memakannya, lalu kembali tenaganya. Selepas tempoh yang panjang berada di dalam perut ikan. Lalu kata Allah, fasyabahu. Lalu Allah memilihnya untuk meneruskan tugas kerasulannya. Faja'alahu minas salihin. Dan kami jadikan dia orang soleh. Lalu ketika mana Nabi Yunus AS terdampar di tempat yang tak ada tanaman. Lalu Allah tumbuhkan tanaman. Lalu dimakan. Kembali bertenaga. Dan dilihat oleh seorang penduduk kampung di situ. Kampung atau negeri Nabi Yunus bin Matta ila Tinawi. Iaitu di negara Iraq di kawasan Mosul. Mosul, kalau tuan-tuan tengok negara Iraq, peta negara Iraq akan jumpa wilayah Mosul. Lepas Kufah, Basrah, Mosul. Mosul, di situ ada satu perkampungan namanya Tinawi. Tempat di mana Nabi Allah Yunus bin Matta AS. Dan kubur Nabi Allah Yunus di situ. Di perkampungan Tinawi. Maka Nabi Allah Yunus AS dilihat oleh salah seorang penduduk kampung. Yang memang mereka semua bersepakat nak cari Nabi Yunus. Sebab ketika mana Nabi Yunus keluar daripada kampung, kaumnya menyesal. Kan tidak beriman pada Nabi Yunus. Lalu mereka keluar beramai-ramai, perempuannya, laki-lakinya, anak-anaknya, ternak-ternak. Lalu mereka menajak di tengah padang yang luas. Memohon pada Allah supaya tidak diturunkan azab kepada mereka. Mereka mengakui kebenaran Nabi Allah Yunus. Maka Allah menerima taubat mereka. Lalu mereka mencari-cari Nabi Yunus. Semua cari, tak jumpa. Tanya kapal tu, tanya bot tu, semua tak tahu. Kerana Nabi Yunus telah ditelan oleh ikan. Allah Ta'ala takdirkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Sehingga tak dapat dicari tempat di mana dia berada. Sehingga dimuntahkan ikan tersebut. Lalu Nabi Yunus kembali pada kaumnya dan berdakwah. Dan jumlah kaumnya ialah 100,000 orang. Dan akhirnya Nabi Allah Yunus mati dengan ataupun wafat di sisi di kalangan mereka. Kaumnya beriman dan diberi nikmat yang hebat, yang banyak. Dari keimanannya pada Allah, kemudian diikuti dengan kewafatan Nabi Allah Yunus AS. Satu-satunya kaum yang selamat daripada kebinasaan kerana beriman juga akhirnya. Itu kaum Nabi Yunus bin Matta. Diselamatkan oleh Allah. Tapi Nabi Yunus ditegur oleh Allah. Kan dia mengambil keputusan untuk lari cepat. Sebelum Allah suruh dia lari. Kerana Allah Ta'ala bila nak binasakan satu negeri, Allah perintahkan Rasulnya untuk berhijrah. Sebagaimana kisah Namrud, diperintahkan Ibrahim berhijrah. Sebagaimana kisah Nabi Lut, diperintahkan berhijrah. Sebagaimana kisah Nabi Nuh, diperintahkan buat batra, lalu meninggalkan kaumnya. Siap Nabi-Nabi SAW ada waktu mereka dibenarkan keluar. Kalau Allah tak benar keluar, tak boleh keluar. Dan Nabi kita SAW, bila mana mereka merancang untuk membunuhnya, maka Allah memerintahkan Rasulullah keluar. Akhirnya Nabi berhijrah. Nabi bukan keluar ikut suka dia. Nabi bukan keluar kerana kecewa dengan kaumnya, tapi kerana perintah Allah. Sebab Allah perintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam supaya terus bersabar dengan kedegilan kesombongan kaumnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa iyakadul ladzina kafaru, hampirlah orang-orang kafir, la yuzlikunaka, cuba menjatuhkan kamu, bi absarihim, dengan mata-mata mereka, lamma sami'u dzik, ketika mana mereka mendengar Quran yang dibacakan olehmu wahai Muhammad, wa yaqulun, lalu mereka menuduhmu, innahu lamajnun, dia seorang yang gila, wa ma huwa, tidaklah Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad SAW illa zikrun, melainkan peringatan lil alamin, bagi sekalian makhluk. Kata orang kafir, bila mereka tidak berjaya untuk mengalahkan Nabi SAW dengan hujah dan tidak juga dengan menyeksa Nabi SAW, lalu mereka guna satu lagi cara. Cara ini dinamakan dengan cara ain. Kata Allah, wa in yakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim, lalu mereka menggunakan mata-mata mereka dengan pandangan kemarahan dan kebencian. Jadi orang kafir dia
Bila tengok Nabi SAW, mereka menjelingnya melihat dengan pandangan tajam. Tuan-tuan, dalam Islam, dia ada satu penyakit dan dia ada satu musibah dinamakan sebagai ain. Apa itu ain? Yang disebut oleh Nabi SAW, penyakit ain yang menyebabkan seorang itu boleh masuk kubur. Ini mati. Dan menyebabkan kalau sekiranya ain ini tertimpa pada unta, dia mesti masuk puyuk. Maksud dia akan dimasak mati. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah menyatakan la udwa, wala tiyarata, wala hammata, wala hasada, wal ainu haq. Tidak ada jangkitan penyakit. Tidak ada sial maja dan sui. Tidak ada kedengkian. La wala hammata, dan tidak ada apa yang disebut sebagai hamma-hamma, yang bunyi burung. Wala hasada, dan tidak juga hasad. Wal ain, dan juga ain. Wala hasad, dan juga hasad. Wal ainu haq, dan penyakit ain itu benar. Kata Rasulullah, jangkitan penyakit tak ada, suai maja tak ada, bunyi burung yang menandakan sesuatu tertentu tak ada. Kerana mereka bila dengar burung tertentu bunyi, ni tanda orang nak mati. Macam kita lah, kalau kadang-kadang kita pun percaya juga, bila burung tu bunyi, ni tanda orang nak mati. Ini tanda sekian-sekian. Tidak ada benda tu. Wala hammata. Dan Nabi kata wala hasad. Tidak akan berlaku hasad melainkan dengan izin Allah. Kemudian kata Rasulullah, wal ainu haq, dan penyakit ain itu benar. Dan hadis yang lain Nabi kata, qad tudkhilur rajulal ainu fil qab. Penyakit ain menyebabkan seseorang mati, masuk kubur. Wa tudkhilul jamal qid. Penyakit ain menyebabkan unta akan masuk puriuk. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal ain la tuli'ur rajul biiznillah fayatasa'adu haliqan thumma yataradda min. Sesungguhnya ain itu boleh membinasakan seseorang. Pun begitu dengan izin Allah. Boleh membinasakan, boleh merosakkan seseorang. Maka orang kafir tahu ain ni satu bentuk penyakit yang boleh digunakan untuk memudaratkan orang. Sebagaimana racun di dalam binatang yang bernama ular. Dalam satu hadis, ada satu kisah ain. Bila ada seorang sahabat, namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ditengok seorang sahabat lain bernama Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif ni orangnya handsome. Dan badannya putih melepak. Dia lelaki berbadan putih. Awak lah handsome. Bila Amir bin Rabi'ah melihat, dia kata, ma ra'aitu kal yaum wala jilda mukhabba'ah. Aku tak pernah tengok kulit selawa ini secantik ini. Dia mandi, dia buka baju. Maka nampak dia punya badan dia. Lawa. Lalu kata Amir bin Rabi'ah, lawa semua badan. Tak pernah aku tengok. Akhirnya sahabat yang bernama Sahal ni rebah jatuh terus. Rebah jatuh. Sehingga dia tak boleh, dia tak sedar lagi dirinya. Tak sedar. Lalu mereka angkat bawa balik rumah. Lalu Nabi kata, apakah ada orang yang kamu sangka punca penyebab ni? Mereka kata ada. Kami rasa Amir bin Rabi'ah puncanya. Sebab ain ni maksudnya, bila seseorang melihat dengan penuh takjub. Kita tengok sesuatu takjub. Dia ni adik-beradik hasad. Hasad ni kita tengok dengan marah supaya nikmat yang dia ada hilang. Berpindah kat kita atau hilang. Itu orang panggil hasad. Ain ni penyakit adik-beradik hasad. Cuma ain dia lebih khusus. Kerana ain tidak akan berlaku melainkan bila seorang tu tengok orang yang dihasad, didengkinya. Kalau hasad, kita tak tengok pun kita boleh hasad lagi. Kita boleh rancang dari jauh. Tapi ain, dengan cara dia melihat seseorang, orang tu akan jatuh. Orang tu akan sakit. Orang tu mungkin akan mati. Penyakit ain, mata dia. Bermula ain ada dua jenis. Pertama, ain bila seorang tu melihat dengan takjub. Sebagaimana berlaku pada sahabat Rasulullah Amir bin Rabi'ah. Dia tengok budak lawanya budak ni. Demam budak tu lepas tu. Demam ke, sakit ke. Atau kita tengok mana-mana orang. Handsome-nya dia. Maka kena ain dia. Tengok perempuan ni lawa, kena ain. Itu dipanggil istihsan wa ta'jub. Dia nampak lawa, nampak comel. Pandangan dia tadi, kalau tak sebut nama Allah, syaitan pun tumpang pandangannya, dia jadi bisa seperti bisa ular. Menjala. Tak nampak, tapi bisa. Yang kedua, dia memandangnya dengan istihsan dan ta'jub, kemudian datang jiwa jahat dia. Datang jiwa jahat dia. Tengok lawa. Lepas tu datang dengki.
Pandangan tadi tengok tajam. Cara tengok tu tajam. Tuan-tuan macam tuan-tuan tengok saya sebelah buka, sebelah tutup tak apa. Saya tak kena air. Kejap buka, kejap tutup. Okey, selamat saya daripada air. Tapi yang jenis tengok saya tajam macam tu, tajam. Tengok. Dan tengok tadi dengan takjub. Tengok takjub. Lawa, handsome dan sebagainya. Sebab saya tak handsome, saya selamat. Kalau handsome tengok, orang ni akhirnya boleh rebah jatuh. Dan dia ada tanda. Para ulama memang jemput tanda-tanda orang ni. Ada orang dengan pandangan sekali tu je dia rebah terus. Tapi para ulama nasihat kita. Dengan zaman moden kita ada perubatan dan sebagainya. Pertama kita kena cek doktor dulu. Kalau doktor kata tak ada penyakit, barulah kita kata dia air. Pergi cek kat doktor, doktor kata saya nampak okey, darah okey, semua okey. Tapi dia sakit, maka ini disebut air. Kaedah hari inilah kita cek. Taklah orang rebah tu kita kata air takut dia ni hypo, cimani tinggi ke, bukan air, darah naik ke dan sebagainya. Jadi kita cek dulu. Doktor kata okey, clear. Mungkin air. Air di antara tandanya disebut oleh ulama, dia akan rasa berat di belakang. Panggil muakhar az-zahar, berat. Belakang dia kat bahu dia. Kemudian dia rasa berat kat belakang kepala dia. Dia bukan pening sini, dia pening belakang ni, sakit. Tanda air. Dia mula lemah semangat. Hilang semangat. Mula sakit sendi-sendinya. Di antara tanda dia. Mula malas buat ibadat. Dia jarang pergi kuliah tu kena air barangkali. Dia malas. Dia mula malas untuk buat ibadat, dia tak semangat. Tak semangat. Ibadat dia macam, dia nak baca Quran tak semangat. Dia datang macam, orang macam nak demam. Tapi tak demam. Dan badannya dalam keadaan demam, dia dalam keadaan sejuk, badannya boleh jadi panas. Atau sebaliknya, dia akan berlawanan secara suhu dia. Tapi yang paling ketara, sampai dia tak boleh tidur. Dan sampai dia kena satu penyakit, yang doktor kata dia tak sakit, tapi dia sakit. Kadang-kadang kita ada, kita sebut macam orang yang mula-mula nak demam tu, dia macam serang sejuk datang. Tapi tak demam, rasa nak demam tu tak semangat, datang tak semangat. Lemah. Kan itu dalam Islam dia ada rawatan ruqyah untuk ain. Dengan memperbanyakkan membaca surah Muawwidzatain, Qul huwallahu, Qul dan hadis disebut siapa yang baca Qul huwallahu, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali dan juga An-Nas 3 kali tak akan ditimpa dengan sesuatu. Yang kita amalkan dalam wirid kita lepas subuh dan maghrib. Atau yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'. Ada riwayat menyebut 3 kali, ada sebut 7 kali. Maka tidak akan ditimpa sesuatu pada hari itu. Ini rawatan ain selain pada ayat kursi. Selain daripada surah Al-Fatihah. Dan dia ada satu lagi rawatan. Cuma rawatan ni tak. Dia popular tapi tak dipopularkan. Sahabat tadi yang bernama Amir bin Rabi'ah punca ain, Rasulullah menyuruh dia untuk mandi. Dan air mandiannya dimandikan pada Sahal bin Hanif. Lalu dia pun sembuh. Paling kurang kalau orang tu penyebab kepada ain. Sebab dia tengok dulu, lepas tu kita rasa sesuatu. Paling kurang air wuduk dia diambil untuk dibasuhkan, untuk disiram badan kita. Paling kurang air wuduk. Paling sempurna air mandiannya. Maka Rasulullah suruh mandi. Dan dalam Islam, bila mana seorang tu tahu dialah punca ain dan diminta mandi atau wuduk, wajib dia buat. Tidak dia berdosa kerana dia memudaratkan saudaranya. Ini penyakit ain yang Nabi SAW menyatakan. Kalau ada sesuatu yang boleh mendahului qada Allah, pasti dia ain. Kalau ada, tapi tak adalah. Kalau ada. Pun begitu, semuanya berlaku dengan izin Allah. Baik sihir ke ain. Sihir lain. Sihir adalah suatu paduan antara kerjasama manusia dengan jin. Dia ada MOU dia. MOU untuk bomoh dengan jin untuk melakukan mudarat pada seseorang. Itu panggil sihir. Orang kena rasuk lain pula. Itu jin sendiri yang berhak ataupun jin enterprise yang ganggu orang ni. Jin tu tak bersyarikat lah. Dia seorang-seorang nakal-nakal dia pengganggu orang ni. Kalau sihir, dia mesti ada syarikat. Dia mesti geng-geng ni sendiri yang berhak. Dia bergabung dengan manusia untuk melampiaskan sihir. Tapi ain ialah satu peluang jin gunakan. Bila melirik, bila pandangan mata, lirikan mata itu ditumpang menjadi suatu panah yang menikam orang tu. Lepas tu kita tuan-tuan bila tengok orang jangan tajam sangat. Kadang-kadang kita tengok kan tajam. Kerana kita takjub sesuatu. Atau kerana nak marah tengok cara tajam tu. Dia boleh penyebab ain. Dan kita pula diminta berlindung diri kita.
Kadang-kadang ain ni tanpa kita niat. Kita tak ada niat nak ainkan orang. Bila contoh saya kata tengok anak-anak kecil yang lawa-lawa. Atau hari ni orang kita sukalah muka lawa-lawa, filter-filter dan sebagainya. Lalu orang pun tengok. Mungkin boleh kesan ain. Cuma bila ditanya apakah ain, boleh berlaku secara direct ataupun berlaku melalui gambar-gambar. Ni ada jenis orang-orang yang mempunyai pengalaman tertentu, dia kata boleh berlaku pada gambar. Tapi kita katakan tak. Berdasarkan pada nas, dia tak berlaku pada gambar dan video. Dia berlaku bila direct. Ini dia tak berlaku kerana perantaraan gambar. Contoh letak gambar dalam Facebook lawa sangat, orang tengok kena ain, tak kena. Sebab dia tak akan berlaku secara perantaraan. Ataupun orang jenis video tak akan berlaku. Tapi dia berlaku bila direct kita jumpa dia, lalu tengok. Masa tu kena. Bila pandangan tadi sama ada dengan takjub, atau pandangan tadi mula-mula takjub, kemudian datang kejahatan diri kita. Dia mula datang dengki masa tu. Maka dia akan memberi kesan pada orang terkena. Orang kafir cuba melakukan ain pada Rasulullah. Dan ini Allah sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala menyebut, wa in yakadul ladzina kafaru, hampirlah orang-orang kafir itu, la yuzlikunaka, cuba menjatuhkan kamu wahai Muhammad, bi absarihim, dengan pandangan mereka. Lamma sami'u dzikr, ketika mana mereka dengar Quran, dia marah mereka. Bila Nabi SAW baca Quran, mereka melirik macam tu. Pandangan tu tajam untuk dengan pandangan tadi untuk jatuhkan Rasulullah. Tapi Allah tidak izinkan. Allah pelihara Nabi SAW daripada penyakit ain. Allah pelihara daripada penyakit ain. Lihat bagaimana yang berlaku pada Yusuf AS. Bila dia terkena penyakit ain Zulaikha, tengok pandangannya menyebabkan dia masuk penjara. Pandangannya sehingga Zulaikha jadi gila. Tengok. Kalau kita lihat Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, baginda lebih lawa daripada Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Allah, Nabi kita Muhammad SAW, Allah lindungi. Kecantikan Rasulullah tidak ada fitnah. Siapa pun tengok, tak adalah jatuh cinta kat Rasulullah sebab muka Nabi lawa. Tak ada. Allah pelihara bab tu. Tapi Nabi Allah Yusuf, siapa pun tengok boleh jatuh cinta. Kerana wajahnya ada fitnah kepada wanita-wanita. Lalu Allah Ta'ala memelihara Nabi Yusuf dengan dimasukkan dalam penjara. Kan itu bila adik-beradik Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Lalu Yaqub AS tahu anak-anak dia semua lawa-lawa. Maka Nabi Yusuf, Nabi Allah Yaqub berpesan pada anak-anaknya supaya tidak masuk satu pintu. Jangan masuk satu pintu kota, masuk pintu macam-macam. Banyak-banyak. Kerana takut anak-anaknya terkena penyakit ain. Sebab sekelompok pemuda yang lawa. Orang tengok terkejut. Tapi bila lalu ni satu pintu lain, ni pintu lain, ni pintu lain, maka dia tak ditarikan secara umum. Contoh kalau orang lawa ni lain daripada ruang-ruang atau laluan-laluan lain, kita taklah takjub sangat. Kalau mereka ni 3-4 orang datang sekaligus lawa-lawa, belakang terkejut juga kita ni. Keturunan mana pula ni lawa-lawa. Maka Nabi Allah Yaqub berpesan pada anaknya, jangan masuk satu pintu kerana kamu akan kena penyakit ain ni. Masuk pintu yang banyak. Yang abang masuk pintu ni, yang angah masuk pintu ni, lalu mereka masuk pintu berlainan. Kerana kecantikan yang mereka bawa. Nabi Yusuf AS, mereka bukan dengki sebab Nabi Yusuf lawa, sebab mereka pun lawa. Mereka dengkikan Nabi Yaqub lebih sayang Nabi Yusuf. Dan Nabi Yaqub AS sayang Nabi Yusuf sebab Nabi Yusuf tu Nabi. Dan Nabi kena sayang lebih. Bila dah namanya Nabi, dia kena sayang lebih, dia tak boleh sayang macam orang lain. Tetapi Nabi Allah Yaqub tidak membocorkan rahsia kenabiannya. Kerana belum tempoh dia. Belum sampai tempoh. Kerana Nabi Allah Yusuf belum diwahyukan, cuma mendapat alamat mimpi sebagai Nabi. Tapi belum diwahyukan. Nabi Allah Yusuf diwahyukan dalam penjara. Untuk menjadi Nabi. Dan Nabi Allah Yaqub, dia tak boleh terus kata Nabi barangkali. Dan Nabi Allah Yaqub berkata pada Nabi Allah Yusuf, jangan cerita kisah ini pada adik-beradik kamu. Takut dia dengki. Adik-beradik tak dengki masalah muka dia lawa sebab semua muka lawa. Tapi dengki dia kasih sayang Nabi Yaqub dan darjat kenabian. Kenapa tak dapat pada kami? Kerana itu Nabi Allah Yaqub suruh sembunyi. Sehingga satu tempoh. Di mana zahir kenabian Nabi Allah Yusuf AS dan juga zahir kemuliaannya dengan memerintah Mesir. Memegang tampuk keuangan negara. Dan kebijaksanaan menguruskan ekonomi. Baik, ini cerita penyakit ain yang cuba ditimpakan pada Nabi SAW. Sebagaimana di Madinah, Rasul cuba dikenakan sihir. Yahudi gunakan Labid bin Asam untuk mengambil rambut Rasulullah. Ambil rambut Nabi SAW. Lalu dengan rambut tadi, seorang menyihir Rasulullah.
Itu Labid bin Asam, sihir Rasulullah. Rambut diikat pada satu sekian-sekian, dicampur pada perigi. Dan Nabi SAW mula tak sedar. Para ulama' mempunyai pandangan berbeza tentang sihir yang kena pada Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah tak akan terkena sihir tidak ingat ataupun lupa. Kerana di antara bentuk sihir menjadikan seorang itu mudah lupa. Sebagaimana penyakit ain. Ain juga menyebabkan orang itu mudah lupa. Selain daripada dia tak semangat, dia akan mudah lupa. Maka Rasulullah tak mungkin sebab wahyu diturunkan pada Nabi SAW. Apakah bentuk sihir? Sepakat ulama' Rasulullah kena sihir. Apakah bentuk sihir yang kena pada Nabi SAW? Sihir yang kena pada baginda SAW ialah sihir rumah tangga. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah menyangka bahawa dia sudah bersama dengan Aisyah tapi tidak bersama. Sihir bentuk menjanduk. Bukan sihir yang menjejaskan wahyu turun. Tidak. Kerana para Nabi dipelihara daripada sifat lupa pada wahyu Allah. Nabi SAW tak adalah baca Quran lupa, tak ada. Kerana wahyu Allah. Maka sehinggalah Jibril datang merawat Rasulullah. Lalu mengambil barang yang dibuang dalam perigi. Dia ambil barang tersebut. Sehinggalah Rasulullah pulih daripada sihir tersebut. Artinya kalau di Mekah, mereka cuba menggunakan ain. Kerana itu kata Hasan Basri. Siapa yang terkena penyakit ain, ataupun ingin membentengi diri daripada penyakit ain, maka baca ayat ni. Kata Hasan, dawa'ul isabah bil ain an yaqra hazil ayah wa in yakadul ladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzik wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Kata Hasan Basri, obat bagi orang kena penyakit ain baca ayat ni. Dan nak protect baca ayat ni. Ini kata Hasan Basri. Tadi kita dah sebut ayat-ayat ruqyah-ruqyah yang diajar oleh Nabi SAW. Yang boleh membentengi kita daripada ain. Anak-anak kita pun sama. Kadang-kadang anak-anak kita, orang tengok, kita baca dia dengan doa Bismillahi arqiq, min kulli syai'in yu'dzik, min kulli syaitani wahammah, wa min kulli ainin lammah. Daripada mata yang memandang. Supaya anak-anak kita tak kena penyakit ain. Penyakit ain ni benar, namun kita kena tahu dia tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Dan kita juga katakan bahawa kalau orang ada simptom ain, yang pertama kita nasihat dia pergi jumpa doktor dulu, cek dulu. Cek darah dulu, cek gula, cek sekian-sekian. Kalau didapati dah cek semua tetap okey, normal, tapi dia lemah semangat, malas pergi kerja, dia mula cepat lupa dan sebagainya, mula sakit di belakang, maka barangkali dia kena penyakit ain, maka dia melakukan ruqyah dengan ruqyah syariah ini. Kalau dia tahu siapa puncanya, maka minta orang tu ambil wuduk dan gunakan air wuduk untuk mandi. Ataupun mandi. Dia ambil air mandian sebagaimana kita bacakan kisah sahabat Nabi SAW, iaitu Amir bin Rabi'ah dengan Sahab bin Hanif radhiyallahu ta'ala anhuma wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.